Okey. Tentang berkenaan memelihara binatang ni, sebenarnya kucing, anak, hamster atau apa sahaja. Ada orang kata hamster apa kebaikan je pelihara hamster, macam tu kan. Subhanallah, muslimin muslimat mati Allah sekalian, ada satu kisah daripada riwayat yang sahih. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, Nabi bercerita tentang seorang lelaki yang dahaga nampak perigi turun minum air. Lepas dia dah minum, dia keluar pada perigi, dia pun nampak ada seekor anjing yang sedang menjelirkan lidah dan menjilat tanah. Lalu dia berkata, anjing ini dahaga seperti mana aku dahaga. Lalu dia masuk balik. Kita bayangkan perigi ni tak dalam lah ni, perigi-perigi yang rendah je tu kan. Lepas tu kemudian dia pun ambil kasut dia isi dengan air dan dia keluarkan dan beri minum kepada anjing. Apa yang dia dapat daripada perbuatan tersebut? Lalu dia bersyukur. Kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Allahu Akbar, dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala daripada dengan berbuat baik kepada haiwan? Lalu Nabi SAW menjawab, terhadap setiap makhluk akan diberi pahala. Jadi tuan-puan sekalian, semua makhluk bernyawa, Nabi kata kita buat baik akan diberi pahala. Termasuklah tumbuh-tumbuhan, termasuklah pokok bunga ke, pokok keladi ke, pokok apa pun akan diberikan pahala apabila kita berbuat baik. Subhanallah. Dan Masya Allah, itu dikira sebagai satu bentuk sedekah. Satu bentuk sedekah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya terus nak jawab lah. Mungkin ada yang bertanya, apa hukum memelihara anjing? Berkenaan dengan hukum memelihara anjing, beri makan, beri minum memang tidak ada pertikaian. Dapat pahala seperti mana beri makan, beri minum kepada binatang yang lain. Tapi bila melibatkan anjing, ada perbahasan. Ada daripada hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, manik tuna kalban illa kalaba saydin aw mashiyah fa innahu yanqutu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk berburu atau mengembala, maka akan dikurangkan daripada pahala hariannya sebanyak 1 qirat. Ni rasa macam sebanyak 1 qirat. 1 qirat ni besar. 1 qirat ni kalau ikutkan hadis Nabi merujuk kepada bab solat jenazah, 1 qirat tu umpama seperti sebesar gunung Uhud. Bukit Uhud ni besar dia 7 km. Besar gunung Uhud. Jadi muslimin muslimat, Masya Allah, maksudnya orang yang memelihara anjing kan untuk berburu dan sebagainya, maka pahalanya setiap hari akan berkurang. Allahu Akbar. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW, innal malaikah la tadkhulu baitan fi kalbun wala suratun. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjing dan juga patung. Perhiasan patung, tuan-puan sekalian, kalau gambar tu ada perbahasan lain. Gambar ini sebahagian ulama mengatakan harus boleh kita buat jadikan perhiasan gambar keluarga, gambar family, kan letak dalam frame, gantung dan sebagainya. Jangan sampai pemujaan, itu dilarang. Okey, tetapi Nabi sebut secara jelas hadis sahih riwayat Bukhari, malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjing dan juga patung. Berkaitan hal ini, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Minhaj Sahih Muslim bahawa adakah diharuskan untuk memelihara anjing bagi menjaga rumah, jalan, kebun dan seumpamanya. Padahal terdapat dua pandangan. Pertama, tidak diharuskan berdasarkan kepada zahir hadis, bahawa ia secara jelas menyatakan larangan kecuali bagi anjing untuk menjaga kebun, untuk memburu dan mengembala. Pandangan yang lebih sahih dibolehkan dengan dikiaskan kepada ketiga-tiganya dengan menggunakan ilah. Okey, ada yang tanya, Ustazah, saya tanam pokok begitu begini,
tapi binatang pula makan. Ini memang ada hadis Nabi yang mana Nabi SAW sebut diberikan pahala sedekah. Okay, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Kemudian mereka semua akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka untuk dihisap dan menerima balasan. Allahu Akbar. Binatang juga akan dihisap dan akan menerima balasan. Okey, maksud menerima balasan ni bukanlah seperti mana manusia, tetapi binatang dan tumbuhan juga akan jadi saksi di mahsyar kelak kepada manusia yang berbuat baik kepada mereka. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita perhatikan lagi sekali firman Allah ini. Allah berfirman, tidak seekor pun binatang yang melata di bumi dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Soalannya manusia, seperti manusia. Tiada kami tinggalkan sesuatu pun dalam kitab Al-Quran ini. Kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka untuk dihisap dan menerima balasan. Masya Allah, Allahu Akbar. Nabi kata, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih, lalu hasilnya dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak, melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya. Masya Allah. Jadi muslimin-muslimat, bila kita bagi makan kepada binatang, macam tadi hadis yang pertama, hadis sahih, Nabi sebut akan diampuni. Beri minum, beri air, akan diampuni Allah dosa. Allah akan mengampuni dosanya. Yang kedua pula, diberi pahala sedekah. Diberi pahala sedekah. Jadi dalam kita seronok sebenarnya buat baik pada binatang, ihsan pada binatang, tanpa sedar dalam waktu yang sama kita dapat pengampunan daripada Allah. Dan kita dapat juga pahala sedekah. Tuan-puan yang dihormati, tidak lama lagi kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Subhanallah. Adakah kita dah mula buat persiapan? Antara persiapan yang paling penting adalah persiapan ilmu. Untuk membetulkan niat kita, jelas kita berpuasa di bulan Ramadan untuk tujuan apa. Subhanallah. Selebihnya tuan-puan sekalian, kita perlu buat persiapan dari sudut emosi kita, persiapan dari sudut fizikal kita. Masya Allah. Dan biasanya bila tiba bulan Ramadan, kita akan mencari satu hidangan wajib. Kerana apa? Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, iaitu kurma. Masya Allah, subhanallah. Maka Alhamdulillah, dah masuk tahun kedua, kami menjadi peniaga pembekal kurma secara runcit dan juga boroh daripada kilang dan juga daripada kebun yang diyakini, yang dijamin. Subhanallah, kerana kami sendiri pergi ke sana untuk melihat sendiri penghasilan kurma dan bagaimana kurma ini dipacking dan sebagainya. Jadi Masya Allah, ini antara pilihan kurma yang kita ada. Kurma ajwa aliyah, kurma ajwa yang saiznya berbeza. Yang ada yang small, kemudian ada yang large dan juga ada yang jumbo. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, kita ada kurma yang lain-lain, antaranya adalah kurma sage. Subhanallah. Seterusnya kurma safawi dan seterusnya
kurma makjul. Semuanya ada peminat tersendiri dan rasa yang sangat sedap. Subhanallah. Packaging yang sangat menarik. Cuba kita tengok tuan-puan sekalian. Ini untuk 250 gram. Subhanallah. Ini yang untuk 500 gram. Dan ini adalah untuk 1 kg. Masya Allah. Jadi semua kurma ini boleh didapati dengan pelbagai harga yang sangat istimewa yang mampu milik. Dan juga tuan-puan sekalian boleh jadikan ia sebagai satu hadiah untuk orang yang tersayang. Anda hanya perlu menekan nombor yang tertera, kami uruskan semuanya. Subhanallah. Mungkin anda nak bagi untuk adik-beradik, untuk kawan-kawan kan, dengan sedikit ucapan daripada siapa, kami akan uruskan. Hubungi nombor yang tertera di bawah ini. Dan jangan lupa kami ada juga kurma rotop. Sebab ada orang memang suka rotop, kurma yang lembek, yang lembut tu. Subhanallah, rotop pun ada. Dan kita ada kiwi, dan kita ada apricot, dan satu lagi kita ada kismis. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada orang memang daripada kecil sampai besar Mariami saja. Jadi dia tetap nak kurma Mariami, maka kita juga ada kurma Mariami. Tuan-puan sekalian, kita punya packaging sangatlah menarik. Sebab ada sekali tempat untuk buang biji kurma. Nampak tak? Makan biji dibuang di sini. Jadi begitulah semua kotak, sampailah kotak kecil sekalipun, semuanya ada ruang untuk buang biji kurma. Tapi kita tengok kotak yang paling besar iaitu 1 kg, kotak yang paling istimewa. Contohnya kita tengok kurma sage ni, penyimpanannya. Okey, kita buka macam ni, masya-Allah. Jadi ini tempat buang bijinya, masya-Allah. Alhamdulillah. Kepada siapa yang berminat dan berhajat untuk mencari kurma yang berkualiti, dijamin originality, sehinggalah kami mendapat hak importer. Yang tu dek, tunjukkan hak importer tu. Tengok pada kotak, importer by Galeri Ustazah Asma Harun, dan ada logo halal daripada sana sebab packaging ni memang dibuat di Madinah. Dan semua kurma ini adalah daripada Madinah dan eksporternya adalah daripada Sultan Date Factory Packing. Subhanallah. Jadi kita bukanlah repacking semula, tetapi memang packing yang original daripada Madinah, kilang di Madinah Al-Munawwarah, importer by Galeri Ustazah Asma Harun. Masya Allah. Jadi itulah antara ikhtiar dan usaha kami untuk mengekalkan kualiti dan originality. Dan ia adalah kurma fresh yang baru dituai pada tahun lepas, bukannya yang telah disimpan dalam sejuk beku dalam tempoh yang lama. Dan kita tahu kurma hanya dituai setahun sekali. Jadi itulah dalam hujung tahun lepas dituai. Jadi alhamdulillah kita dapat yang fresh, bersih dan berkualiti. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwah lam yadurrahu dhalikal yaum summun wala sihrun." Sesiapa yang memakan 7 biji kurma ajwa pada waktu pagi, tidak akan memberi mudarat sebarang racun maupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Subhanallah. Begitu juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, "Inna fi ajwatin 'aliyah shifa' au innaha tiryaqun awwalal bukrah." Sayyidatina Aisyah, hadis sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya pada kurma ajwa aliyah itu ada ubat penyembuh atau ia merupakan ubat penawar bagi racun apabila dimakan pada awal pagi. Subhanallah. Hadis yang pertama, Nabi sebut kurma ajwa saja, tak sebut aliyah. 7 biji setiap kali pagi, selamat daripada sebarang racun ataupun penyakit, dan selamat ia, sembuh ia daripada sihir. Kemudian hadis yang kedua pula pada Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, siapa makan ajwa aliyah. Dalam hadis ini Nabi sebut ajwa aliyah, ia adalah ubat penyembuh. Maksudnya syifa, penyembuh kepada pelbagai penyakit. Bukan penyakit-penyakit tertentu. Ia merupakan ubat penawar bagi racun apabila dimakan pada awal pagi. Bukan sebab makanan beracun je, maksudnya wabak, penyakit dan sebagainya. Di dalam kurma ini kaya dengan selenium. Ia adalah satu bahan penting
untuk sistem imunisasi badan secara semula jadi. Bukannya disuntik, bukannya daripada bahan-bahan kimia untuk menguatkan imunisasi badan, tetapi secara semula jadi, fresh, yang natural. Subhanallah. Yang kedua, dalam kurma adanya ejen antioksida. Kurma juga mengandungi ejen antioksida. Satu kajian dijalankan ke atas hati tikus yang telah diberikan toksik, kemudian dirawat dengan ekstrak buah kurma. Hasil menunjukkan bahawa buah kurma berpotensi sebagai ejen antioksida. Maksudnya, dah ada racun, ada toksik, kemudian diberi ekstrak daripada kurma, dia boleh membunuh racun tersebut. Begitu juga satu kajian yang lain telah dijalankan ke atas 11 jenis kurma dari Iran bagi melihat aktiviti antioksida dan kandungan fenolik di dalam kurma tersebut. Hasil menunjukkan jenis kurma dari Iran juga berpotensi sebagai bahan antioksida. Maksudnya, semua jenis kurma. Iran pun banyak keluarkan kurma. Bahkan ada juga kurma daripada tanah Yahudi, daripada Israel. Ada kurma Israel, jadi berhati-hati. Maksudnya tanah Arab, mana-mana tanah yang sesuai tanah kurma sebab itu. Tetapi kurma kita jual, baik Ustazah Asma ni, The Hijrah ni, semuanya adalah daripada Madinah. Daripada Madinah. Disebutkan dalam kurma ada flavonoid, yang mana flavonoid ini, Masya Allah, adalah jarang dijumpai dalam tumbuhan, tapi ada dalam kurma. Subhanallah, itu barakah ya. Bila Nabi sebut kurma ini memang ada banyak penawar kepada penyakit dan sebagainya. Muslimin muslimat, Masya Allah, Alhamdulillah, tapi ini sangat terhad, hanya ada 2,000 naskah saja. Buku Fiqh 111. Tajuk ni memang saya pilih sendiri dan memang betul dalam ini mengandungi 111 soalan. Baik Ustazah Asma dan Ustaz Muhammad Zulkhairi Muhammad Noor. Separuh soalan daripada Ustaz Muhammad Zulkhairi dan jawapan separuh soalan daripada saya dan juga tim penyelidikan kami. Tuan-puan sekalian, dan persoalan dalam buku ini dijawab dengan teliti, mudah difahami dan anda akan baca dengan gembira dan seronok. Buku ni memeh. Anda boleh tunjukkan sekarang. Cantik kan? Dia punya design sangat cantik. Didesain oleh tim kami sendiri, Ustaz Amirul, Masya Allah. Tengok, publication by Hijrah Publication Sindang Berhad. Ini adalah syarikat publication kami sendiri. Alhamdulillah, kita dah buka satu lagi syarikat publication. Cuba tengok di dalamnya, kita tunjuk sempitah lalu dengan berwarna-warni, dengan desain yang sangat cantik. Tuan-puan boleh nampak. Sebab itu ia adalah satu buku fiqh yang dimodernkan, yang didesainkan dengan sedap mata memandang, tulisannya besar dan penjelasannya jelas. Okey, kita tengok fiqh Ramadan ni, Masya Allah, isi kandungannya ada 100 soalan ke 111. Masya Allah. Kata pengantar, Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir adalah penyemak kepada buku ini. Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir kita tahu dah menghasilkan banyak buku, banyak kitab dan juga penulisan beliau menjadi satu rujukan, dan beliau mengambil masa yang cukup baik untuk meneliti buku ini sehinggalah inilah antara yang beliau tuliskan, apa yang Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir, dan daripada hasil semekan Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir kami betulkan banyak juga. Subhanallah. Kemudian ada prakata daripada saya, Asma binti Harun. Masya Allah. Bermula contoh dengan pengenalan puasa, maksud puasa, dalil-dalil pensyariatan puasa. Nampak tak? Sangat indah, sangat cantik tuan-puan sekalian. Boleh jadikan kitab ini, buku puasa soal jawab ini sebagai hadiah juga. Ingat, hanya ada 2,000 naskah sahaja. Subhanallah. Ada firman Allah menjelaskan syariat wajib puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, sekian-sekian. Kemudian kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu fadilat dan keutamaan Ramadan. Subhanallah. Buku kita ini, kita bukan jawab kosong, semuanya dibawakan dalil-dalil daripada pendapat alim ulama, dibawakan ayat Al-Quran, dibawakan hadis Nabi SAW. Tuan-puan sekalian, tengok lagi macam-macam persoalan kita jawab. Ketika menghasilkan kitab ini, buku yang nak jadikan rujukan ni, muslimin muslimat, kami beri fokus sekurang-kurangnya. Tak fokus berapa lama, tapi fokus dalam tempoh sebulan all out.
Sehingga kan dalam tempoh 1 minggu kami keluar kawasan, keluar daripada pejabat, pergi ke satu tempat yang mana di situ penulis-penyelidik, pegawai penyelidik termasuklah saya sendiri berkampung di situ, tak balik rumah. Buat apa? Untuk fokus menyiapkan. Antara proses yang diberikan pendetilan adalah pemilihan kepada soalan dan pemilihan kepada pembahagian bab. Kita khususkan bab niat khas, bab niat. Bab perkara yang membatalkan khas. Perkara sunat khas. Kan? Bab berkenaan soal jawab puasa dan wanita khas. Berkenaan kita boleh tengok nanti. Okey, cuba kita tengok bab ni. Bab 1, Ramadan, fadilat dan keutamaan. Semua ni bab fadilat dan keutamaan. Kita tengok bab 2, berkenaan dengan niat. Okey, bab 3, sahur dan berbuka puasa. Okey, bab yang 4, perkara yang membatalkan atau tidak membatalkan puasa. Bab 5, perkara sunat dan makruh dalam berpuasa. Bab 6, hukum hakam suami isteri. Bab 8, rukhsah dalam berpuasa. Okey, bab yang 9, puasa dan isu perubatan. Bab 10, Lailatul Qadar. Bab 11, qada dan fidyah. Bab yang ke-12, kafarah. Bab 13, puasa Nabi Daud. Masukkan juga bab puasa Nabi Daud. Muslimin muslimat, satu-satu soalan akan terjawab. Bab puasa, mungkin segala persoalan yang anda tanyakan selama ini akan terjawab dalam buku ni. Untuk menghadapi Ramadan, ilmu adalah persiapan paling penting dan paling utama, kerana ia akan membezakan puasa orang awam ataupun puasa orang saleh. Sebab dengan kita ada ilmu, maka kita tahu apa yang kita buat. Kita boleh membetulkan niat kita untuk berpuasa. Kita akan tahu betapa bernilainya ibadah Ramadan di sisi Allah, ibadah puasa ibadah Ramadan dan segala ibadah yang dituntut. Qiyamulainya, sedekahnya, puasa itu sendiri, memberi makan orang berbuka puasa, betapa besarnya fadilat dan kelebihan. Jadi sudah tentu ya, ada perbezaan besar di antara orang yang tahu dan tidak tahu, orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Jadi mungkin kita tidak sempat untuk keluar daripada rumah, pergi hadir majlis-majlis ilmu untuk belajar bab puasa, tetapi belilah buku ini, hanya bernilai RM42 sahaja. RM42 sahaja, buku yang agak tebal dengan desain yang sangat cantik dan juga persembahan yang sangat menarik, dan ia bukannya jawapan simple. Masya Allah, tuan-puan dan mata Allah sekalian, maka dengan itu kami memberitahu buku ini hanya 2,000 naskah saja ada, 2,000 naskah saja. Jadi dapatkannya di Shopee ada, di Galeri UEH Direct pun ada, ataupun boleh pergi website galeriueh.com, ataupun nombor telefon kurma tadi pun bolehlah hubungi, ataupun pergi ke page Galeri Ustazah Asma, ada juga. Jadi insya-Allah tuan-puan sekalian, hanya RM42, tetapi mengandungi ilmu yang sangat mahal. Masya Allah. Jadi penulisnya adalah Ustazah Asma Harun dan juga Ustaz Muhammad Zulkhairi. Ditulis dengan teliti, insya-Allah merujuk kepada pendapat yang merujuk kepada mazhab Syafi'i yang paling utama lah. Kita jadikan pendapat mazhab Syafi'i paling utama, namun kita bawa juga ada perbahasan daripada pendapat mazhab-mazhab yang lain, tetap dalam ruang lingkup Ahli Sunnah wal Jamaah. Semuanya adalah dalam ruang lingkup ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah.